Tifo Arena. Tifo Arena. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda fans Harimau Malaya. Of course anda excited kan tengok siapa yang ada di sebelah kami. Hari ini kami akan bawa imbau anda kepada salah satu portal yang boleh katakan dia pencetus. Yes. Dekat YouTube dekat Malaysia ni pasal Liga Bola Sepak Malaysia. So, kita bawakan kepada anda Amar Amdan dari Tifo Arena. Terima kasih. Sorry, kau cuba Tifo aku dah ada orang tempat automatik. Dia terbayang-bayang kan? So, Amar sihat? Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ni aku datang macam PU Amar. Dah berubah konsep tu. Actually aku just nak clarify lah. Boleh. Aku baru balik daripada tanah kuburan tadi. Ada saudara pakcik baru meninggal kan. So dalam tengah-tengah sibuk tu macam okeylah rushing teruslah pergi ke studio ni. Kita orang berbesar hati. Ya, kita kena ucapkan terima kasih. Dedikasi. Salam takziah jugalah atas kehilangan Terima tersebut. kasih. So, kita akan mulakan kita punya sesi hari ini dengan soalan yang paling basic lah. Ma, apa itu Tifo Arena? Tak tahu ni. Walaupun kau tak nak jawab tadi. Masalah utama bola sepak Malaysia ni penonton. Penonton tak ada kan. Okey, kau nak tanya aku boleh? Boleh, bro. Kau nak tanya maksud Tifo Arena tu ke ataupun macam Tifo Arena as Apa maksud dulu? Maksud dulu. Kita pergi pada maksud dulu. okey, masa Tifo tu korang tahulah sedia maklum Tifo tu apa kan? Persembahan sebelum game yang dipersembahkan oleh Ultras, fans lah basically fans, So maknanya dia bukanlah daripada macam independent of team. Maknanya bukan diorganiskan oleh team. So kita carry semangat fan. That's why kita pilih nama Tifo tu. Lagi satu pasal dia bunyi sedap lah. Kan? Arena tu adalah dia represent platform yang kita sediakan ni. Ini arena untuk fans. So daripada segi maksud perkataannya itulah Tifo Arena tu dia membawa semangat fans dan juga platform untuk fans bersuara. Okey. So, Okey. itu maksud dah settle. Maksud dah settle. Macam mana tercetusnya first thing first yang kau nak buat Tifo ni? Idea tu. Okey, dia panjang cerita dia. Tapi dia mulakan dia always bermula dengan kau sebagai fan. Kalau kau sebagai fan ni aku boleh cakap dengan untuk aku dia lah. Kalau aku fan ni aku sayang bola sepak ni. Sayang. Dia mula daripada sayang tu tau. Aku grow up in the 80s. Tahun 83 lahir. Lepas tu tahun 89 bapa aku bawa pergi Stadium Merdeka. Lepas tu tengok Liga Semi Pro. Kau umur apa? 86. 86. Aku 94. Kau boleh relate sikit lah. Stadium Merdeka pernah rasa. Pernah rasa. So masa tu lah jatuh cintanya terhadap bola sepak in general. Masa time tu kira tengah gemilang lah juga daripada segi KL hat-trick masa tu. KL kan, Selangor. Masa tu aku faham pasal kononnya Aku cuba mendalami sebab masa tu macam kononnya kampung bapak aku Pahang. So I macam see. okeylah ada affiliation dekat situ. Okeylah sokong Pahang. So maknanya bermula bola sepak, cinta dengan bola sepak ni dengan bola sepak Malaysia. Okey. Lepas tu lama kelamaan tu dalam tahun 98 gitu, dan sedia maklum kita tahu macam bola sepak kita dibelenggu dengan masalah rasuah apa semua kan. Lepas tu at the same time Astro masuk. Astro masuk dia bawa APL. Okey. Tapi kita cinta bola sepak ni. Masa sebelum tu semua kita punya surat khabar lah, kita punya sources nak dapat information. Macam aku dapat rasa meriah dulu kalau macam sebelum final Piala FA ke atau Piala Malaysia kan. 3 page lah belakang tu penuh. Cakap pasal itu je. Lawan-lawan pantun dia lagi kan. Lawan pantun ke, statistik ke, dia tunjuklah player-player semua hafal lah. Kita orang dulu siap macam buat bola sepak tepuk lah. Tahu? Bola tepuk. Yes. Kat asrama-asrama memang wajib ada. Bola tepuk semua tu kan. Buat nama player. Allen Davidson, player Pahang. Apa semua tu kan.
siapa tak nama dia? Aigo Syukrin, Abdul Rahman Azam. Itu dah lepas dah tu. Itu sebelum lagi tu. Ego Syukrin tu power kat tu. So Tak kenal kan? Aku cuba memahami. dia tak kenal. Fandi Ahmad apa semua tu lah. Yes. So sebelum apa nama Astro masuk bawa EPL tu kita tengok surat khabar kan. Paling-paling pun kita dengar radio. Betul. Kalau kita tak pergi stadium dengar radio. Ulasan radio, Ulasan radio kan. So itulah kita punya ni. Ini adalah apa nama rancangan mingguan kan. Tapi bila Astro masuk dia bawa bola sepak yang lain macam, produk branding yang lain macam. Branding tu maksudnya semua sekali. Cara dia marketing, cara dia penyampaian dia, visualnya. Kalau kau nak compare dua produk tu side by side, memang produk EPL lagi menarik daripada Betul. segi ni. Betul. Dari segi Marketing, quality, Betul. macam-macam lagi. Semua benda macam perfect lah. Untuk fan bola sepak ni senang untuk aku macam appreciate EPL lebih. Lepas tu tambah lagi pula dengan rasuah apa semua tu kan. Terus macam okay fine, aku dah Tak minat lah. bukan tak minat. Minat tu minat, tapi macam ada benda yang lagi menarik yang aku boleh tengok kat sini. Kan? And somehow aku fall in love with EPL. Lepas tu semua EPL lah. Apa soalan ni tadi? Macam mana kau start Start. ada idea Dah buat tu. Oh, okey. Arena ni. Okey. Pembukaan tu. Okey. Lepas tu aku tengah follow apa EPL ni kan. Yes. And then diorang dah evolve dah daripada rancangan TV. Macam-macam rancangan dekat TV tu susah cerita lah. Daripada Isnin sampai Jumaat tu ada saja. Kan? Dekat Astro tu. Lepas tu at the same time towards macam 2013-14 tu dia orang dah start macam towards social media. Social media macam Start lah. ni kan. Lepas tu aku tengok macam belah sana banyak fans generated content. Macam dia buat YouTube channel sendiri apa semua kan. And aku tengok macam benda tu lagi meriah tau. Macam dia memeriahkan lagi industri bola sepak sana. Walaupun dia orang ada macam program-program TV ni, cable TV ke ESPN ke Sky Sports ke apa benda dia orang ada, tapi macam at the same time dia orang boleh create their own community and also hoo-ha dekat YouTube channel. Ya. Lepas tu aku tengok lah macam aku tengok kat Malaysia sedih, aku tengok Malaysia ni kan. Apalah ada ni kan, tengok macam rancangan apa sama gitulah juga kan. Itu yang aku nampak macam ini ada opportunity. So bila masa start tu aku dengan Remy juga macam okay, aku rasa ada opportunity ni yang untuk kita create our own YouTube channel. And at the same time kita rekindle balik kita punya love towards Malaysia football. Maknanya rekindle tu maknanya kita menyemai balik lah. Kan? Kita apa? Mana tahu kita boleh enjoy balik kan. Because masa mula-mula kita jatuh cinta dengan bola sepak Malaysia tu, it's always stadium tau. Yes. Stadium mereka yang buat aku macam wow. Macam daripada luar tu aku dah dengar orang sorak apa semua kan. Tak sabar nak masuk stadium ni. Sebab bapak aku selalu masuk datang lambat. Betul. Dekat parking ni aku dah macam dengar orang macam sorak. Aku dah macam gelabah ni. Apa jadi kan. So macam the excitement tu kita nak create balik through T4 Arena. So itulah pasal kita rasa apa yang kita buat tu walaupun dia macam pada mulanya memang dia macam against the arus. Memang kita orang tahu macam apa yang kita buat ni memang akan jadi lain, akan banyak ada tentangan, tak sesenang because apa yang kita nak cuba nak buat ni sebenarnya nak tunjukkan bola sepak Malaysia ni best, itu je. Tapi itulah bila orang tengok kita grow ni macam-macam lah orang cakap apa semua kan. So itulah kenapa kita orang create T4 Arena untuk menyeronokkan balik bola sepak Malaysia ni. Tapi betul tak kalau saya cakap masa tu is more to lebih kepada konten daripada cinta kepada bola sepak masa tu? Betul. I mean cinta kepada bola sepak tu sebenarnya susah nak disemai balik sebab kita tahu keadaan bola sepak Malaysia kita macam mana. Ya, faham. Sebab bagi aku lah untuk fan bola sepak, aku dah tahu dah bola sepak yang betul macam mana, yang profesional macam mana. Yang ini bukan nak cakap daripada segi quality team je, semua aspek. Daripada segi marketingnya, macam mana dia orang treat dia orang punya fans dekat sana. Lain macam. Bukan macam kat sini. So bola sepak tu bagi aku menyeluruh. Dia culture tau bagi aku. Bukannya setakat macam nak ikut aku nak mengaku aku ni fans Tok Gajah je. Bukan setakat tu lah. Okey, macam ustaz aku. macam merasakan agama. Okey, sebab aku sendiri tengok kau first publish video around 2015 lah. Yep, 2015. Oktober macam tu. Yep.
Masa kau buat tu kau tahu, masa tu zaman media sosial ni baru nak masuk Malaysia. So kau buat tu adakah kau fikir konten semata-mata ataupun cakap ni jadi tak jadi kita jalan ni Remy? Dua-dua kat sebenarnya. Dia gamble lah. Gamble. Tapi sebab pasal aku tahu formula tu dah berkesan dekat UK. Bukan benda ni bukan original, benda baru. Bukan benda baru. Format dia format yang sama tapi macam kita Tapi kau membawa ke Dekat Malaysia, Malaysia tu dia baru lah, dekat Malaysia. Kau localize kan orang cakap orang cakap tu localize kan dia punya taste tu to fit Malaysia ni punya flavor kan. Okey. Contoh. Kalau kau tengok video pertama kan kau dapat tahu dah dia punya second third video tu dah lain feel dia. Okey, so kita orang punya idea masa tu macam okey, mari kita pergi stadium, kita pergi tengok bola sekali dengan fan, lepas game tu kita interview fan, tanya pasal game apa semua. So kita buat benda tu. Katalah kau penyokong Selangor. Okay. Aku lupa masa tu Selangor lawan apa? Terengganu. Titim. So lepas tu kita orang tanya. So macam mana? Kita orang masa tengok bola tu tengok fokus lah bola game apa semua kan. So tanyalah macam mana performance back kanan ni kan Rohaimi ke benda tak kita aku lupa lah nama dia kan. Kebanyakannya tak boleh jawab tau. Kebanyakannya tak boleh jawab. Satu dia tak buat content tu interesting. Okay. And aku rasa masalahnya adalah daripada macam because nak salahkan fan ni tak boleh salahkan fan. Dia dengar daripada orang. Betul. Dia input dia daripada TV ke ataupun pengulas biasa ke kan. So takat itu je lah yang dia tahu. Yes. Nak borak lebih pasal bola ni susah dengan bukan nak cakap Malaysia fan ni tak fanatik. Diorang fans tapi lain sikit. Knowledge tu mungkin kurang Knowledge sikit. kurang. Diorang more towards like macam affiliate to the state tau. Macam aku born in Selangor, aku kena sokong Selangor. Aku rasa sampai sekarang pun Malaysia dia masih lagi ada semangat kenegerian tu. Kenegerian tu kuat. So kita orang macam fikir, okay, approach ni tak boleh. Approach macam diskusi bola sepak ni tak boleh. Pasal dia tak akan createkan that interesting, kemeriahan tu tak nampak. Lepas tu kita ubah sikit. Okay, aku rasa flavor orang Malaysia ni jiwa dia komedi lah. So kita orang masukkan inject komedi punya elemen tu. But at the same time kita orang tak nak macam lari daripada tujuan utama is basically nak fans to have fun, nombor satu. And for a platform, kalau dia orang rasa macam selesa dia orang nak bersuara, gunakan platform kita. Kita orang tak ada masalah nak discuss isu, tak ada masalah, tapi dengan style kita orang lah. So itulah. Tapi kan, untuk mulakan sesuatu yang besar macam tu dan nak survive benda tu, dia one factor yang paling utama is dana. You all dapat tak ada dana. The first year kita orang semua duit sendiri. Equipment semua? Equipment ada masa tu company family aku. So dia macam ada kamera, aku pinjam dia orang punya kamera. Yang edit aku, yang shoot semua kita orang, keluar duit minyak semua kita orang, duit makan apa semua tu untuk setahun. Tapi time tu kau masih ada kerja kau dengan Remy? Adalah macam kerja. Remy dia ada business dia. Aku pula dengan family business. So macam bolehlah lari-lari sikit. Bukanlah nak kata lari tapi macam aku boleh ada masa yang fleksibel sikit lah untuk aku build Astro Arena pula. Tifu Arena punya channel ni. Alhamdulillah macam yalah dengan plan yang bagus in terms of marketing. Kita buat lagu, kita buat stiker apa semua tu kan. Itu semua marketing punya strategi lah kan. And then kita orang start campaign aku turun stadium tu. Jadilah, alhamdulillah. So lepas tahun tu baru kita okay, sekarang boleh buat duit. So buatlah duit lepas second year tu. Lepas tu baru macam duit terus sponsorship datang lah. So masa setahun tu duit sendiri. Sebab kau cakap sendiri untuk first gamble, try je. Aku tengok juga kau kadang-kadang pergi one way trip, balik, pergi, terus balik. Yes. So macam ni kau rasa dah balik dah penat. So kau dah penat ke, lepas tu content tu kadang-kadang tak menjadi, ada yang jadi baru-baru kau nak buat tu. Nak dapatkan semangat tu sendiri. Dia nak dapatkan semangat tu sebenarnya aku as a content creator ni memang dahagakan respon lah daripada orang. Bukan dahaga, macam aku rasa macam best bila dapat respon tu. Bukan aku ni gila like ke sangat apa. Aku suka tengok macam bila content tu berjaya movekan orang tau. So every time aku buat tu memang aku akan spend banyak masa dalam editing sampai aku rasa macam okay, ini best, baru aku release. Lepas tu bila dapat macam dia punya view tu, bila orang tengok, share, orang tag kawan-kawan, itu macam bagi aku dia punya kepuasan lah. And
apa yang membuatkan kita teruskan without funding tu is because macam kita nampak dia punya growth tu kita orang grow kita orang organic tau. Maknanya kita orang tak beli iklan ke apa benda. Kita orang nampak macam semua ni yang ada berapa 70,000 ke berapa 70k kat 70k subscriber. Dekat YouTube, 100 lebih dekat Facebook, and then 60 dekat Instagram. Kita orang tahu yang semua ni adalah follower yang willing tau. Bukan kita orang beli tau. Bukan kita orang macam bayar iklan ke, macam spread ke tak. Ini semua memang dia orang nak tengok konten kita. So kita orang tahu macam this group of people yang 100 over 1,000 ni memang strong follower. Itulah itu yang buatkan genuine supporter. Genuine. Bukan kita macam aku tak tahulah, kita orang jarang lah guna taktik-taktik macam boosting, lepas tu macam gimmick-gimmick lebih. Of course kita guna macam player, macam arwah Atok Egang tu kan. Dia macam mulakan viral video tu kan. Of course kita gunakan taktik-taktik tu, tapi macam at the same time motif dia adalah untuk entertain fans. Sebab awalan video Tifo gak dapat interview player, dapat coach, lepas tu dapat pergi training ground semua. So macam mana kau approach benda tu? Adakah kau ada connection dengan club, dengan player ke? Susah tau fans sebagai fans luar nak masuk dalam tu. Dia kat Malaysia ni lah, kalau kau nak ikut cara betul, kau kena tunggu, kau kena buat surat sokongan, kena buat kertas kerja. Betul. Kau kena buat ni. Aku faham dia orang tu ada proses, tapi nak buat apa yang kita orang buat ni susah nak cakap dekat atas paper tau. Dia nak kena tengok juga paper. So kita orang punya approach tu memang redah. Memanglah kita orang redah tu dapatlah apa pas media tu. Pas media tu pun kita orang apply je, tiba-tiba macam dapat. Pasal kita orang macam YouTube channel yang ada ni kan. So dapat. So kita orang guna kalau pas media tu. Adalah kita orang buat kawan juga dengan certain orang dalam industri tu kan. Tapi kita orang punya approach masa tu memang redah je dulu. Kalau nak tunggu, nak buat establish nak establish company, nak buat kawan dengan CEO ni, nak buat kertas kerja, nak buat apa ni surat sokongan apa semua tu memang takkan jalan. And then kita orang kita orang berumur sikit. 30 lebih masa tu. So confident dah tinggi lah. Kita nak jumpa player pun macam mampus lah, ni player budak-budak je. Budak-budak. Betul. Jumpa Lee Ridwan tu macam alah, orang semua macam kejo Lee Ridwan kan. Pasal kita macam okey je, Lee Ridwan ni macam sempoi je. Kita boleh sembang lah dengan dia orang kan. So kita orang gunakan advantage tu jugalah yang sebagai abang-abang ni kan. Tapi yang bestnya selama kita orang macam dengan Tifo Arena tu, walaupun kita abang-abang kan, macam kita orang ada inferiority sikit tau. Macam kita orang fikir macam boleh ke kita ni jadi influencer ni, engkau anak dah 2, aku umur dah 30 lebih kan. Tapi fan banyak tau budak-budak universiti tau. Ada yang macam kadang-kadang macam umur ni 12 tahun, 13 tahun macam pelik aku ni kan. Macam mana dia orang boleh relate dengan konten kita orang. Itu yang satu lagi benda yang best lah. Lepas tu lagi satu banyak yang kita orang dapat yang komen-komen macam abang, pasal Tifo Arena saya pergi stadium ni bang. Itu benda yang tak boleh di-quantify. Tak ada number tu. Kalau ada number lah yang macam boleh kaji berapa banyak Tifo Arena ni bawa orang pergi stadium. Alhamdulillah lah. Macam komisioner. Tapi aku yalah, itu bangga, itu personally lah, aku bangga dengan pencapaian tu lah, yang kita orang boleh menggerakkan orang muda untuk tengok bola sepak Malaysia. Macam aku muda. Aku nak minta kau share pengalaman. Sebab zaman sekarang ni pun, walaupun dah zaman viral ni kan, kadang-kadang kita nak approach fan tu untuk bercakap pun, dia orang refuse tau. Boleh katakan maybe 50% yang tak nak bercakap. Even zaman kau pula macam mana Sebab zaman tu lagilah orang tak biasa dengan YouTube, tak biasa dengan Facebook. Berapa persen kau punya kena reject? Lepas tu nak dapatkan fan yang boleh bercakap cantik. Kita orang punya, aku rasa 6 bulan macam tu kot. Kita orang punya the ball, bukan the ball lah, macam lepas stadium kan, lepas game kita orang pacak kamera tu, lepas tu pegang duduk pakai mic, lepas tu macam orang lalu lalang, lepas tu kita bang nak interview sekejap boleh bang kan. So first 6 months tu memang macam tu lah, macam orang tak layan. Lepas tu ada lah yang macam buat komen yang kalau nak interview bayar lah apa semua kan. So kita hadap je lah. Tapi aku rasa through our content tu kita build dia punya trust tau. Kita build dengan trust dengan fans. Aku rasa yang paling penting sebenarnya kau kena build trust. Kau kena dapat kepercayaan audience. Baru macam audience nak masuk dalam konten kau ataupun macam willing to collaborate lah.
Lepas 6 bulan tu kita tak payah pacak dah. Kita macam Dia orang tak payah datang. tanya dah. Kita macam pacak bang. Lepas tu isap ukuk kadang-kadang kan. Cik, boleh cakap isap ukuk? Boleh. Isap ukuk tepi tu tiba-tiba apa bang? Saya nak interview bang. So macam kita sampai macam kena dah cukup dah. Tak payah dah. Dah banyak dah. Dah ramai sangat. Dah ramai sangat dah. So I mean dia punya point kat situ is bila fans tengok yang macam dia boleh percaya. Aku rasa dia percaya lah. Percaya dengan personality kita orang. Kita orang ni bukan bullshit yang macam nak nak glamour, nak popularity je kan. Kita orang bawa something tau. Kita orang bawa honest lah, to be honest lah. Kita orang memang nak bola sepak Malaysia ni meriah. Alhamdulillah kita dapat rasa tu lah masa kita orang buat T4 Arena. Tak tahulah sekarang macam mana. Sebab Amas sendiri cakap konsep yang dia bawa tu lebih santai. Sebab ada yang cakap, "Bas, sebab abang lah saya turun stadium." Zaman aku memang pergi stadium cari tifo tapi tak jumpa. Time aku study, time tifo Tak sempat jumpa tak sempat jumpa. Zaman aku masih belajar lagi. So ni dapat depan-depan guys. Sebab tu yang orang kata apa, vibe tu orang nak yang spontaneous dengan harness tu. Yang zaman sekarang ni Betul. mungkin baru nak naik balik lah bola sepak Malaysia ni, nak dapatkan hype tu. Ya, lepas Kalau tu- tanya saya, dia ada satu perkataan, sincerity. Yes, betul juga, sincere. I mean, betul, sincerity tu penting because benda tu nampak tau. Orang boleh baca tau whether kau ni sincere ke tidak. Kita orang tak ada pernah cakap dah kita orang ni expert bola sepak Malaysia. Jangan tanya pasal bola sepak Malaysia. Kita orang ni memang bukan expert. Tapi kita orang sayang bola sepak Malaysia ni. Yang penting and kita tahu masalah bola sepak Malaysia ni apa benda. Apa masalah dalaman, apa dia punya isu dia sebenarnya lebih besar lah. Kalau nak discuss ni lagi serius lah kan. Tapi tak payahlah kita discuss panjang. Tapi itulah kita orang sayang kan. And then Alhamdulillah through our content tu orang nampak yang sebenarnya kita orang ni care pasal bola sepak Malaysia ni. Walaupun kita tak tahu pasal nama-nama player ke apa benda. Itu pun bukan salah kita orang. Kalau nak dipikirkan balik, bukan salah kita orang. Itu salah media lah yang tak betul-betul Tak expose kan? tak expose kan. Information ni takkanlah macam kau nak expect orang dekat Kuantan je tahu. Orang Kuantan je tahu yang Seri Pahang tu punya player apa semua. Yang lain semua tak tahu kan. Orang yang dekat Sarawak tu nak tanya apa, bolehlah dia tahu pasal dia punya team saja. Orang dekat Semenanjung ni mana nak tahu punya kan. Sebab dia dekat dengan Sarawak. So itulah. Sincere. So apa pengalaman pahit dan manis sepanjang buat tifo? Yang paling manis. Manis dulu lah, manis dulu, cari manis dulu. Tapi yang paling Yang paling manis lah aku rasa lah kan. Buat Atok Wegang lah. Atok Wegang tu dikira permulaan. Itu memang cuak juga tu. Itu cerita dia panjang lah tu. Paling manis aku rasa masa bila Piala FA punya final Pahang lawan Kedah tak silap. Tahun 2000 aku tak tahu tapi ada dalam tu yang bila macam satu stadium tu chant nama kita orang. Bukan satu stadium lah, satu section Tok Gajah punya fan. Macam nampak kita orang jalan pasal kita orang ada access dekat track tu kan. So kita orang jalan depan dia orang sajalah kan. Tiba-tiba dia orang nampak, "Oi, T4 Arena." Aku rasa dalam 5,000 orang kot macam T4 Arena. Oh, dekat stadium ni. Dekat game betul ni kan. So kita Best of feeling. sebenarnya banyak kenangan manis because kalau kau nak tengok achievement kita kan macam buat lagu. Lagu tu kita orang buat macam okey kita nak buat lagu yang celebrate orang nak pergi stadium ataupun masa katalah match day kan dia boleh pasang lagu tu macam nak pergi ke stadium kan. Lagu-lagu tu ada certain stadium yang mainkan lagu tu macam stadium Paroy, stadium Felda tak silap. Kita orang ada lah macam kenal orang tu macam nak kalau kau nak mainkan main lah. So macam dapat main lagu kita orang kat situ kan. And then jumpa orang pun orang banyak nyanyi kat kita orang balik lagu tu kan. Power sticker. Power stiker. Benda tu best juga tu. Stiker tu pun kadang-kadang sebenarnya kita orang buat stiker tu untuk orang yang di-interview. Because kita orang interview orang, takkanlah kita tak bagi anything. Kan? Sebab kita gunakan dia punya image apa semua komen tu kan. So kita orang rasa macam nak bayar tak ada duit kan. Jadi kita buatlah stiker tu untuk orang yang di-interview saja. Tapi kau tahulah standard lah. Bila dia orang nampak satu dapat, lepas tu yang keliling-keliling ni minta. Yang paling best tu memang kena serbu dekat Melaka. Remy kat kena. Itu memang dia serbu gila. Macam wah stiker. Remy dah campak-campak lah stiker tu. So pengalaman manis. Itulah pengalaman manis. siapa yang bawa datang hashtag aku turun stadium, bawa apa satu kampung semua tu? Siapa yang bawa turun? Apa yang nak disampaikan dengan hashtag tu sebenarnya? Okay, Tagline tu. Aku turun stadium ni dia statement. Dia statement dan juga dia at the same time dia statement yang
menyeru juga. Statement dia mengatakan aku sendiri turun stadium ni. Aku turun padang. Itu statement nombor satu. And dia punya side effect dia ataupun dia punya benda yang selain daripada tu adalah dia macam menyeru orang juga. Macam aku turun stadium ni. Aku turun stadium. Ada impact kan? cakap, Ada impact kan? Ada impact. Dia macam dia create the sense of apa orang cakap tu, belonging to that community tau. Aku bergerak, aku action, aku buat action ni, aku turun stadium. So kita orang start hashtag aku turun stadium tu, lepas tu macam alhamdulillah lah macam semua orang yang turun stadium, dia orang bangga gunakan hashtag tu pasal dia turun stadium tau. Banyak. Hashtag tu memang berantu lah sebenarnya. Yeah. Aku suka. Aku rasa sampai sekarang pun masih ada orang pakai. Masih Aku pakai turun lagi? stadium Bagus lah. Memang ada orang pakai. Bagus. Dia punya kesan dia kan. Kesan dia sampai hari ni lah. So pengalaman Yang pahit pula. yang tak best lah. Pahitnya macam ni lah. Marah dengan coach saya. Tak ada, tu semua manis. Semua manis. Semua tu tapi lah macam yang pengalaman pahit lah kan bila macam kita tengok kadang-kadang double standard lah kita ni di-treat. Kita ni channel besar ni. Bukan nak cakap belagak. Pada waktu itu memang besar. Padahal itu besar. Sekarang pun aku Yes, rasa. masih orang sebut. Ya. Yang tak yang channel tak bergerak tu masih besar lagi orang kan. sebut kan. Jadi macam kadang-kadang tu pihak-pihak tertentu lah treat kita orang ni macam kita orang ni macam ingusan lagi tau. Padahal sebenarnya message yang kita bawa ni besar. Contohnya lah orang yang kulit lain tu dapat treatment special sikit dekat stadium. Dapat pass itu sana sini. Kita orang macam Aku faham benda tu. kita orang macam apa lagi yang kita perlu buat ni? Kita orang naikkan korang punya status tau. Kita orang naik tolong meriahkan lagi bola sepak tau. Patutnya itu aku punya kiranya the biggest regret lah yang kita orang tak dapat the recognition daripada pihak tu. Daripada fans dapat, daripada pihak yang bekerjasama ni. Kan? Macam tak nampak tau. Dia macam tak terlalu. Kau imagine lah kalau kau ada the biggest football channel in your country and you are running football, mesti kau nak engage ataupun nak collaborate dengan that football channel. Tapi kita orang tak dapat sangat lah. In fact macam kadang ada juga yang macam bagi komen macam apa budak ingusan je ni kan, kena ban dekat stadium lah, jangan bagi pass media lah kat diorang ni apa semua. Tak apalah, kita orang macam fine lah, itu korang punya masalah. Tapi apa yang kita orang buat ni kita orang tahulah kan. Tapi itulah, itu masalah bola sepak Malaysia. Bila kat belakang kau dah macam tu, bila pihak media pun macam ada tak nampak benda value ni, susah yang lain-lain semua nak bergerak. Itu yang kita orang macam biarlah, biar fans je lah. Kita orang layan je fans. Suka hati. Mampuslah korang punya standard nak jaga image bola sepak tu macam mana kan. Jadi kita orang layan fans. Itu je kita orang punya fokus. Adakah sebab tu Tifo Mungkin. stop? Dia banyak sebab. Itu salah satu lah. Itu salah satu. Yes, mungkin itu mungkin lah. Kalau nak cakap merajuk dengan bola sepak Malaysia ni, itulah. Sebab Tifo sendiri dia last video tu kat stadium Shah Alam tak silap Shah Alam. aku. Ya. Yang kau cakap fans pun terkejut. Secara tiba-tiba tanpa ada break. Korang memang dah naik tiba-tiba kau bagi satu statement, okay ini last. So kita orang sebagai fan pun terkejut. So maybe kau boleh tahu sebab kalau boleh kongsikan. Dia banyak sebab. Ya, macam aku tak adalah macam nak salahkan orang aja kan. Kita pun ada salah kita. Macam daripada segi kita punya mungkin nak cari funding for instance kan. Kita tak berapa agresif sangat mungkin. So itu salah satu faktor. Tapi yang paling utama itulah bila kau dah hilang kau punya cinta tu, macam aku rasa macam at one point tu kan aku macam buat CSR dekat bola sepak Malaysia ni tanpa dapat apa-apa. Tanpa dapat macam tanpa diorang appreciate apa yang kita orang buat ni. Itu aku rasa macam mampu lah diorang mengajuk lah. Kalau diorang tak nampak value Tifo Arena, tak apa, biar kita orang hilang. Ya. Tapi orang can Malaysia sebab dia orang sayang Malaysia. Ya. Dan fans dah can Tifo Arena sebab dia orang sayang Tifo Arena. Sayang tu dah sampai, Mas. Yelah, lepas tu Betapa besar rasa ruginya yang kau tinggalkan bila kau stop benda tu. actually itulah macam mak aku lah, especially mak aku pun selalu juga cakap sayang ni korang dah ada besar. Pada aku lah personally, aku dah achieve apa yang aku tahu macam aku boleh buat. Achievement ni besar. Orang mungkin tak acknowledge benda ni, mungkin tak ada dalam data statistik mana-mana ke, tapi aku tahu apa yang aku achieve.
aku tahu sangat. So daripada segi tu aku dah berpuas hati. Aku puas hati dengan achievement aku. Tapi realiti kehidupan ni manusia kena hidup. Kan? So bila tak ada cara kau nak hidup tu, then kita kena nak tak nak kita kena telan dan move on lah. Bermaksud behind the scene dia Okey. ada masalah berkaitan kewangan. As a business nak grow susah. Kita orang banyak opportunity, macam orang nak approach nak beli lah apa benda semua tu, tapi macam kita orang macam no, not the right time. And then towards the end tu macam yalah, macam somehow tak ada lagi apa nama business. Aku tak tahulah kenapa kan. Maybe pasal salah kita sendiri ke benda, tapi as a business tak viable lah time tu. Macam dah tak boleh go on dah. Dan kita cakap macam kita tak apa. Kita sebenarnya tak ada tutup. Kita cakap hiatus. Dia punya official term dia hiatus kan. Maknanya sampai sekarang lah hiatus tu. Lama kan? Time tu pula Mr. Baru macam nak breakthrough Indonesia tau. Indonesia. Sebab kau punya video kat Indo tu pun 100,000 kan. Oh banyak. And yang paling best ni lah kan, aku tak tahulah ini rezeki Allah lah kan. Juta lah. Orang Indonesia boleh faham tau. Kita orang punya seluruh ni, kita orang punya linggo ni kan. And then dia boleh sayang tau. Aku macam best gila ni. Macam dia orang if they can get what Tifo Arena is, then macam senang lah kalau nak expand to Indonesia apa. Maknanya dia orang, yalah kita orang cakap bahasa pasar kan. Aku ingatkan macam dia orang tak faham bahasa kita orang. Sebab kita nak faham bahasa dia orang, bahasa dia orang pun struggle juga. Tapi dia orang boleh faham dan at the same time enjoy. Ada satu channel yang Jackmania punya orang tu, siapa tah? Itulah dia create Jackmania tu, bukan Jackmania channel. Aku tak tahu apa nama channel dia, tapi dia Persija punya fans. Dia create because of dia inspired by Tifo Arena. Wow. So kita orang pergi sana pun dia orang layan kita orang, abang ni semua kan. So macam dapat treatment yang best sikit lah. Itulah bangga juga achievement tu, macam kita orang dah dapat apa nama breakthrough Indonesia, tapi kita orang masa tu dah towards the end macam patut lagi lah kita buat ni. Macam tu lah. Sebab korang dah sampai satu tahap yang agak tinggi, tak silap aku. Sini boleh vape ke tak boleh vape? Aku dah selesa sangat ni kan. Sebab korang dah sampai satu tahap yang tinggi. Tak silap aku ada studio sendiri masa tu. Yes. Maybe masa tu staff Jepang dengan Hajar macam bekerja Jepang ke? Hajar dengan John. Yes. Bekerja Dia orang full time. So suddenly stop. Tak kau beritahu ancaman daripada luar juga, masalah kewangan. Dia macam-macam. Ada fans tanya, ada gaduh dengan Remy ke? Tak ada. Masa okey. Masa tu okey. I mean, kita orang sentiasa okey. Walaupun macam apa nama di luarnya sebenarnya kita orang tak adalah rapat-rapat. Tapi macam kita orang apa nama kalau in terms of Tifo Arena memang kita orang macam professional. Kita orang tak pernah ada macam bergaduh ke benda, tak ada masalah. Yalah, cumanya itulah macam kita orang dah nampak macam okey benda ni satu banyak benda-benda luar yang tak best. Lepas tu at the same time kita nak grow this company lagi, macam maybe masa tu tak erti lah. Maybe dulu tak erti lah, senang cerita lah, tak erti macam mana nak buat duit lagi ni. Kan? Jadi kita orang macam okeylah tak apalah, kita dah achieve sekian. The numbers tak tipu kan. Betul macam yalah nak hidup. Kenalah berubah arah. Tapi aku nak minta kau clarify lagi. Kau cakap tadi kalau dekat luar sebenarnya tak rapat sangat. Habis siapa yang start temukan korang berdua? Okey, tak rapat ni maksudnya macam bila korang tengok kita orang kamera, orang badi-badi kan. And then aku kenal dia daripada belajar. Daripada universiti. So kita orang kenal daripada universiti lah, main bola sama-sama. Tapi macam maksud aku tak rapat tu tak adalah macam Hang out together tak sangat. Tak sangat. Pasal dia pun ada family. Aku bujang. So jiwa tu dah lari sikit. Jadi macam di luar Tifo Arena tu kita orang tak adalah macam best friend ke. Itu tapi last month aku ada lepak dengan dia sekali saja. Dah lama tak lepak kan, Tapi sembang juga pasal konon nak comeback. Tapi sembang je lah. Ada permintaan kan. Tapi untuk kerja-kerja kreativiti ni, kalau dengan orang yang tak berapa rapat ni macam mana nak bertahan 6 tahun tu, kreativiti mesti ada berselisih kan. Kena pula benda-benda yang baru yang korang macam cetuskan tu perlukan pecah kepala dua-dua kot. Kita banyak bincang. Kalau kau tahu
Kalau kau nak tahulah, daripada macam kata journey daripada KL sampai ke Jengke ke, macam Kedah ke, semua sembang pasal macam mana nak next content apa semua tu. So kita orang memang fikir dululah sebelum, ini bukan setakat macam kita bawa keluar kamera macam wah kan. Tak, kita orang memang banyakkan perbincangan. And apa soalan tadi ya? Kreativiti bila berdua ni kan nak satukan kepala yang dua-dua memang kreatif. Tak. I think ada isu tak? In general sebenarnya kita orang sama. Same wavelength in terms of apa yang kita nak bawa keluar. Dia mungkin lebih kepada subjek apa nak pilih, ataupun aku dah pegang vape pula. Macam contohnya topik apa nak pilih kan. Aku mau kepada macam macam mana kita nak execute. Macam mana idea, konsep video ni macam mana apa semua kan. And itulah kita orang punya dynamic lah dalam partnership tu. Tadi sebab dia dah sebut nak comeback. Dan fans pun sebenarnya memang ramai sangat harap korang comeback. Itu akan jadi reality. YouTuber sukan kat Malaysia, korang still nombor 1. Betul. Yang tinggi lagi. Betul. Ada benda tu dibincangkan secara serius ya? Eksklusif kali ni. Serius tak serius memang kita bincang lah sebenarnya. Memang kita orang consider lah. Tapi sebab kalau jadi tak jadi itu banyak sebab lah. Aku tak boleh lah share kat sini. Itu antara aku dengan Remy lah. Tapi memang kita orang ada consider. Tapi percayalah. Kenapa kita orang tak comeback tu pun sebab dia pun besar. Bukannya setakat macam kita orang malas ataupun kita orang macam dia macam mana ya? Tadi Amar dah sebut. Comeback. Kemungkinan untuk comeback. So adakah benda tu akan jadi reality? Kau pun sendiri nak kan? Eksklusif bagi tahu. Fans nak dengar akan comeback ke tak? Akan tak akan tu aku tak boleh jamin lah. Tapi kita orang ada terfikir lah. Pasal benda yang kita orang create ni bukanlah benda yang kecil. Kita orang sedar macam benda ni impact dia besar, and then dia punya potensi pun besar. Tapi kalau nak macam keinginan nak jadi kaya je, tak cukup lah untuk kita orang. So banyak benda-benda lain yang kita orang fikir macam membuatkan benda tu buat masa sekarang ni belum berbaloi. Tapi kita ada fikir macam boleh comeback ni. Kalau aku rasa macam kalau kita nak comeback, bukan nak cakap senang nak dapat fans balik tu, tapi macam ada cara dia. Ada cara nak buat, nak make a comeback. Tapi so far tak ada concrete plan lagi lah. Itulah cerita dia. Tak ada ke benda yang korang rasa menyesal tak sempat buat dengan Tifo Arena? Mungkin kalau korang comeback ni, masa ni lah masanya untuk tunaikan. Satu je. Aku rasa kita, kat Malaysia ni kita orang cover. Kita orang tahu yang macam potensi kita kat luar juga. Nak besarkan lagi Indonesia. Sebab kita orang dah tahu dah macam orang Indonesia sampai sekarang tau. Orang macam message aku, abang, kapan mau sampai ke Bandung bang? Abang, kapan mau sampai ke Bali FC lah, apa benda semua. Nak ajak kita orang pergi sana tau. So permintaan tu banyak sebenarnya nak kembangkan. Jadi bola sepak ni, Tifo Arena lah, kita orang fikir macam sebenarnya bukan setakat bola sepak Malaysia je. It could be like regional punya movement lah. So satu benda yang kalau aku nak cakap menyesal is because kita orang tak sempat betul-betul jejak dekat. Kita orang pernah pergi sekali buat Jakarta tu, tapi kita belum betul-betul macam spreadkan kita punya luaskan kuasa kita sampai ke Indonesia. Kita teringin nak naik barakuda tu. Tapi sebenarnya itulah, kita orang pun benda tu pengalaman kita orang kat Indonesia pergi Gelora Bung Karno kan. Yes. Adalah macam orang-orang perobok ni, benda semua kan. Kita pun sama juga. Binatang juga kita ni kan. Tapi sebenarnya kalau satu time tu dekat Gelora Bung Karno tu, aku dengan Remy pergi Jatmania punya tempat. Jalan, ada dah. Abang, Tifo Arena abang. So dia tahulah kita orang Malaysia ni. Pakai jersey Malaysia? Tak pakai jersey Malaysia lah, of course. Kita orang pakai jersey baju biasa je. Tapi dia orang tahu orang Malaysia kat situ. Sebenarnya tak ada benda. Pasal tak pakai baju Malaysia kot. Maybe lah. Tapi korang tengok sendiri Tifo Arena punya konten, macam mana fokus dia bukan fokus on
kebencian ataupun rivalry sangat tau. Kalau kau tengok macam video Jackmania, ada je Jackmania dengan JDT punya boleh. Kalau kau duduk di sebelah-sebelah, dia orang boleh sembang macam manusia biasa. Sama juga macam penyokong Kedah dengan JDT yang benda tu. Dan kat social media aje macam tu. Tapi kalau kau bawa dia orang dekat sebelah-sebelah, satu kamera depan tu, dia boleh cakap macam manusia biasa. Itu je sebenarnya kita nak cakap. Bola sepak ni boleh menyatu padukan manusia. Tak ada reason nak memecah belahkan. Tak ada reason. Tak ada reason kau penyokong Kedah ke, kau penyokong JDT ke Jackmania ke, tak ada reason kau nak macam bertumbuk, nak macam benci orang tu. Kita setakat rivalry, pasukan kita sokong pasukan kita, kau sokong pasukan kau. Kalau kau nak maki pasukan aku tak ada hal. Kan, aku maki pasukan kau balik. Tapi macam dendam tu, aku rasa kebencian tu, itulah salah satu benda yang aku rasa bangga juga yang Tifo Arena boleh portray dalam dia punya content tu, is that semangat keseronokan bersatu padu tu. Walaupun daripada Indonesia ada, kita buat yang Sukan C pun kita orang cover game Malaysia lawan Indonesia. Relax je kita orang ni, tak ada masalah. So, kau pernah terfikir tak, kalau kau tak berhenti dulu, kat mana kau sekarang? Tifo Arena Sekarang ni kalau masih ada. mungkin dah mungkin besar. Itulah. Aku rasa kalau kita orang continue itu, confirm kita orang fokus on Indonesia lebih sikit. Sebab kita orang nak go regional sebenarnya. Kita orang tak nak macam stuck gitu bola sepak Malaysia je. Pasal maklum lah bola sepak Malaysia ni kan. Hei, geram. Okay, Mak. Okay, sebab sekarang pun dah banyak yang personal channel, grup-grup kecil pun dah buat channel sendiri. Yes. And diorang ambil inspirasi pada korang. Yes. So, kalau sebagai orang yang mencetuskan jalan tu dulu, merintis jalan tu, apa nasihat untuk diorang? Yang kau rasa boleh bantu diorang untuk naik lebih jauh? Sebenarnya banyak yang masa kita orang buat Tifo Arena tu, banyak yang approach kita orang. Macam mana buat ni bang? Macam mana buat ni bang? Kan? Salah satu je, be honest lah. Be apa cakap, sincere lah. Format tu kau boleh adapt format orang lain. Format nak buat vlogging ke, nak buat pandit show ke, perbincangan ke, kau boleh buat. Kau boleh tiru orang. Bukan tiru, maksudnya boleh ambil inspirasi. Tapi apa hal kau punya niat tu kena betul. Niat dan juga kau kena nampak sincere tu. Kau kena nampak yang betul-betul kau buat ni untuk fans, dan bukannya lah sekadar nak, kita boleh tengok lah macam, bukan nak cakap lah kan, macam yang presenter daripada TV3 yang pembumbang gede-gede. Dia buat ni untuk bola ke? Cuba tanya betul-betul. Dia orang buat ni untuk bola ke? Maybe bukan dia orang punya salah. Mungkin producer dia punya salah. Producer dia orang yang cakap, oh, perempuan lah boleh tarik football Malaysia. Bodoh tak? Bodoh tak macam bila kau nak fikir perempuan yang untuk tarik, untuk cinta football bola sepak Malaysia ni, kau gunakan perempuan, kau gunakan sex symbol ataupun sex approach. Bagi aku macam benda tu bodoh lah, and benda tu takkan berjaya. So kepada yang berminat nak buat betul-betul lah, bagi aku nombor satu is sincere, be clear dengan kau punya objektif. Nombor dua, be consistent. Lepas tu janganlah nak, nombor tiga ni kalau nak berjaya lah, jangan ikut aliran biasa. Buat something different. Buat something. Find your originality. So, kalau ada macam channel-channel yang nak macam masa kau lah kan, nak macam lepak sekali sama-sama kongsi idea, kau support ke? Boleh. Kau tolak? Sebab banyak terjadi juga, setengah orang yang rasa dia orang dah ada tempat, dia tak nak bantu yang lain-lain kecil ni. Tak ada. Kita orang macam siapa-siapa nak panggil kita orang, cakap je. Kalau ada masa kita orang buat lah. Of course lah, kena ikut masa lah kan. Tapi macam kita orang support. Siapa-siapa ada yang channel Selangor tu benda sampai sekarang. Bukan sampai sekarang. Lama jugalah dia macam ngending kat kita orang macam, bang macam mana ni bang? Abang pakai kamera ni berapa banyak? Aku bagi tahu macam ilmu apa yang aku ada ni, aku share lah, edit macam mana apa semua kan. Tapi at the end of the day terpulang pada kau. Kalau kau mentality kau nak buat duit daripada nombor satu, aku tak boleh tolong lah. Aku tak boleh nak motivate kau daripada segi tu. Yang aku tahu macam mana kau nak create impactful content, macam mana kau nak grow as a channel kan. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Astro Arena pernah nak try nak buat macam kita orang, hantar 2 orang pergi stadium, tapi kena maki dengan fans kita orang. Pasalnya kenapa? Sebab dia orang tiru bulat-bulat. Dia nak replicate benda bulat-bulat yang kita orang buat. Tak kenalah kan. Kita ada fans yang loyal, yang protect dengan kita orang, protektif dengan kita orang punya kerja. So ambil pengajaran daripada Astro Arena tu, jangan buat macam dia orang.
Betul. Jangan nak tiru bulat-bulat nak jadi T4 Arena, tak perlu. Yang dia orang buat tu macam sebiji T4 Arena. Dia orang hantar 2 orang macam vlogging dekat stadium, lepas tu macam wah-wah sikit. So, macam samalah dengan T4 Arena. Of course lah kau akan dapat backlash daripada fans kita orang. Kita orang tak cakap apa-apa pun. Kita orang macam duduk diam, gelak kat tepi tu kan. Tapi itulah pengajaran dia, tak payah be original. Be original. Jangan nak ni tiru sangat. So, sampai sekarang ada tak hubungan kau dengan player masih okey dengan management? Tak ada, tak sangat. Kita orang aku adalah kontak 1-2 tapi itu pasal benda-benda macam luar lah. Tapi tak ada. Kita orang jarang rapat dengan orang dalam persatuan ataupun player. Sebab kita orang rasa macam tak perlu. Bukan macam at the end of the day kita orang promote dia juga. Itu pun dah cukup lah bagi diorang lah. Kita orang tak perlu jadi kawan diorang. Kita orang perlu jadi kawan dengan korang dah cukup. Dengan fans tu. Lagi banyak dia punya benefit. Tapi itulah yang pegang duit diorang kan. So bila dah stop dah 3 tahun apa stop kan, rasa cinta dekat bola sepak Malaysia tu pun sama-sama stop? Stop. Terus terang, stop. Aku honest. Sebab aku, kalau kau nak rely on the product sahaja, ini mungkin akan menghancurkan banyak hati peminat fans T4 Arena lah. Tapi kalau kau nak rely on product sahaja lah kan, ini bagi aku lah, personally, aku rasa tak cukup lah. Macam bola sepak Malaysia tak sampai lagi pun tahap yang macam nak jadikan produk tu appealing lah. You know? Kita tengok je lah pengalaman kita pergi stadium lah. Itu je cukup kan. Macam mana macam tak teraturnya, keselamatannya tak dijaga kan. Stadium gelap, foto apa semua tu. Itu je kau dah tahu dah macam yelah macam ni lah korang treat fan bola sepak Malaysia. Tak ada. Bagi aku macam, dan juga keadaan di belakang-belakang politiknya apa semua tu, lagilah aku macam tak payahlah nak pening kepala nak you know. Itu yang macam kita orang punya fokus tu daripada awal. Kita nak tunjukkan keseronokan pergi stadium tu. Keseronokan tu. Biarlah bola sepak dia macam tahi ke, janji fans happy, seronok, enjoy. Pada dia orang tu, itu adalah masa dia orang macam release stress ke, isi masa di hujung minggu dengan kawan-kawan. Itu je. Bagi kita itu je. Subjek bola sepak tu tak payah. So, tak payah sampai dia buat revolusi baru aku macam betul-betul macam okey, aku percaya bola sepak Malaysia ni boleh pergi mana. Revolusi aspek apa yang paling penting? Polisi. Benda ni bukannya tak pernah buat dekat negara lain. Kita boleh tengok sebelah aja pun kita dah boleh tengok dah macam okey, dah nampak dah progress dia apa kan. And of course, dia punya masalah yang lebih besar adalah mentaliti orang lah. Ini masalah negara, bukannya masalah bola sepak Malaysia. Masalah negara ni, mentaliti kita ni macam lemah sikit. Kita ada produk yang bagus ni, tapi kita nak promote kepada orang kita sendiri pun tak kerti. Nak ajak, takkan nak rely Piala Malaysia punya final sekali setahun nak harapkan stadium penuh. Macam tu lah, lebih kurang kan. Itulah, kita punya marketing pun satu, polisi dasar bola sepak kita pun satu kan, dengan involvement of politik lagi, even though sekarang ni dia dah cakap macam dah privatise, tapi kita tahu orang-orang kat situ macam mana, kita tahu macam dia punya culture dia macam mana. Tak boleh nak ubah, tak boleh lah aku nak suruh aku sayang balik bola sepak Malaysia ni, aku takkan sayang dalam keadaan bola sepak Malaysia macam ni, tak boleh. Sama macam Berat juga tu. Berat juga. Pada Okay, pandai lah apa pun kita ucapkan terima kasih jugalah sebab Amar dah buktikan dia punya komitmen tu, committed dia terhadap nak support channel-channel baru. Dia datang hari ni walaupun ada pengebumian, kematian. Kita ucapkan terima kasih banyak Amar. Terima kasih lah jemput. Tapi personally aku memang nak tengok T4 Arena kembali. sebab dia pencetus lah. Tiba-tiba hilang arah tu. Sebenarnya kan kita orang masa awal-awal tu kita macam cakap lah like okay, competition kita mana? Siapa competition kita? Mesti ada orang nak buat baru ni kan. Bukan nak cakap macam dengki ke apa. Kita nak be aware siapa yang naik kan. And at the same time, aku pula jenis yang macam kalau lagi ramai, lagi best. Lagi best. Kalau kau boleh createkan kepelbagaian dalam konten tu, lagi akan menjadikan bola sepak Malaysia ni best. Bukan untuk siapa-siapa pun. Untuk fans lah. Untuk fan dan juga untuk orang yang kepala kat atas tu pun. Diorang juga yang untung. Betul? Yeah. Tapi diorang tak nampak benda ni. So aku macam mengharapkan juga macam okeylah katalah apa, you know,
apa, aku haraplah ada lah macam rival yang macam kita boleh collaborate sekali ke yang naik. Tapi aku macam sampai sekarang aku tak nampak yang macam betul-betul bukan nak cakap boleh lawan T4 Arena, dia macam originality tu tak ada. Macam yelah nak buat benda sama lah, sembang macam ni berapa banyak show? Betul, banyak. Berapa banyak show? Sembang macam ni. Siapa nak dengar apa beza nak dengar kau dengan nak dengar abang botak tu dengan ni? Bagi aku macam itulah, kena cari kelainan lah, kena try something different, because at the end of the day kan sebenarnya dia content game, dia permainan konten, bukannya news, bukannya macam kita nak deliver berita. Kita main content game ni kau banyak lagi distraction dekat social media tu, konten-konten yang lagi menarik. Macam mana kau nak di antara kesebukan dalam social media tu, macam mana kau nak stand out? Itu kita kena cari. Itu yang kita kena, content creator kat Malaysia ni kena fikir lebih sikit. Jangan macam, okay aku nak start bola sepak punya channel. Okay jom kita buat macam T4 Arena, kita interview fan. Kita tanya soalan sama. Kita buat pandit show. Okay, kita tanya soalan sama. Delivery style pun lain. Tak, kau kena be original. Okay. So Amar, Banyak info kita dapat, banyak sharing kita dapat, tapi aku mewakili fans dekat Malaysia, aku nak ucapkan terima kasih kerana kau dah mewarnai dunia bola sepak, kau dah rintis jalan untuk YouTuber bertapak. Aku rasa benda tu kau boleh anggap sebagai jasa kau terhadap industri bola sepak kat Malaysia. Alhamdulillah. Kau setuju? Setuju sebab dia untuk orang kata apa, industri underground kita media sosial ni. Sebab aku tunggu juga macam ada lah orang-orang yang recognize kita orang punya kerja ni kan. Tapi macam bagi aku cukuplah aku tahu apa pencapaian aku. Tapi bila ada orang cakap, of course lagi sedap lah bila orang lain dengar macam okay, bagus juga. Maknanya betul lah apa yang aku buat dulu tu adalah hasilnya. Betul, memang betul. Kalau tak kat sini dapatnya, mungkin dekat akhirat dapatnya kan. InsyaAllah. So, terima kasih kepada Amar Amdan, pengasas T4 Arena, dan anda juga fans Harimau Malaya, teruskan subscribe YouTube channel kami, follow semua media sosial kami, Facebook, IG, TikTok, Twitter, semua ada, semua tekan loceng, okey? Dan kita jumpa lagi untuk orang kata apa, konten-konten seterusnya lah. Konten-konten seterusnya lah. Terima Alright. kasih untuk Amar. Semoga kita kasih. jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. T4 Arena. Terima kasih. Ya bro.